Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke DIY Malaysian Boy Channel. Okey, hari ini saya nak tunjuk sikit produk terbaru. Pisau lipat. Folding knife orang panggil. Pisau lipat ni saiz dia saiz L. Biasa kita tengok kecil kan. Kecil-kecil kadang, besar-besar ni je. Pisau lipat. Ni tengok saiz dia. Tuan-tuan boleh tengok sendiri. Okey. Buang dia ni. Okey, tengok kali ni kita tak pakai kayu dah 100%. Ni adalah plastik Felton nama dia. Kalau Teflon dia lembut sikit. Plastik Felton ada getah. Okey, boleh tengok. Ada lubang kat sini. Ni kita leraikan sebabnya kita nak tunjuk cara nak pasang semua. Jadi senang, tak ada terkial-kial. Kelebihan dia, kalau kita pergi masuk hutan, bagus sebenarnya pisau ni. Nombor satunya, pisau ni cutting dia, saya nak tunjuk sikit Okey, tengok. Ini cutting dia ada 3 function kegunaan dia. Tuan-tuan boleh tengok Okey. Di sini guna dia untuk sembelih. Untuk sembelih binatang, ayam ke, kambing ke. Kambing insya-Allah lepas ni. Okey, di sini sembelih. Di sini sembelih. Di sini untuk potong, untuk memotong daging. Kita potong kan. Potong apa-apalah boleh, tak ada masalah. Yang di sini hujung ni adalah untuk melapah. Hujung ni melapah. Guna dia. Cuma pisau ni kalau kita guna, dia bukan untuk heavy duty punya kerja. Tak boleh, dia tak boleh takut-takut, tak boleh. Kalau kita pergi camping, bagus buat pisau ni. Nombor satunya, untuk memasak. Sebabnya dia tak berkarat. Penting. Karat kalau kita guna untuk potong daging, pisau-pisau jenis berkarat. Biasa orang akan tembak clear sini. Untuk dia, bila dia orang jual, dia orang buat, dia orang akan tembak clear. Kalau besi tu jenis berkarat. Kalau pisau tu ada clear, sebenarnya pisau tu sebenarnya bahaya clear tu. Kalau kita potong-potong daging nanti clear tu tercabur, tertanggalan. Dia akan pergi dekat daging tu. Dia akan masuk dalam makanan. Jadi kita kalau nak guna untuk yang jenis ke dapur ataupun memotong daging, kalau saya eloknya cari pisau yang stand free. Bebas karat. Ini adalah salah satu daripada besi yang jenis bebas karat. Tak nak jaga pun senang, nak asah pun senang. Stainless steel ni, high carbon steel besi ni. Besi ni saya bawa dari luar. Saya beli daripada luar negara besi ni. Besi ni panjang dia saya beli lebih kurang dalam 10 inci. Harga dia RM80 satu plat tu. Satu plat tu, itu belum buat lagi. Jadi tuan-tuan jangan tanya kenapa mahal. Besi ni insya-Allah elok. Okey. Dia datang dengan satu mata, ada lock. Tengok sini, tuan-tuan boleh tengok. Ada lock atas bawah. Atas bawah dia ada lock. Okey, sekarang saya akan tunjuk cara nak pasang dia. Pertama sekali, inilah handle dia. Okey. Okey, sebelum tu saya nak tunjuk sikit dia punya mekanisme dia, mekanisme dia macam mana. Dia guna macam ni lock jenis macam ni. Okey, tuan-tuan kalau nampak. Okey, dia mata akan duduk sini. Ni mata duduk sini. Saya tak boleh buat laju-laju sebab dia tajam. Menyusahkan diri sendiri nanti kalau kena. Okey, ni contoh lah ya. Okey, dia nanti kita akan pasang macam ni. Okey, tuan-tuan tengok lock dia tu macam mana. Okey, kat sini ada satu besi. Kalau nampak tu, nampak. Besi tu akan duduk di sini. Ni. Bila besi tu duduk di sini nanti,
Sekejap ya. Ish. Okey. Okey, tengok. Ni nanti ada spring sini. Spring tu akan tolak. Spring tu akan tolak. Jadi bila dia lock macam ni. Tengok ya. Pisau tak akan bergerak dah. Pisau tu. Bila kita lepas, dia jatuh. Lepas tu bila kita nak kunci, kita letak sini. Dan lock tu ada lagi satu. Tengok ya. Tu nampak. Dan kita lock. Dia takkan tercabut. Untuk safety sebenarnya lock ni. Pisau lipat ni kalau dah besar macam ni, kalau terlipat jari, tak tahulah nak cakap. Dengan tokeh-tokeh sekali bankrupt. Jadi ini function dia. Tengok ya. Buka, tutup. Dia ada spring bawah ni nanti. Buka, tutup. Tengok ya. Apa jadi kalau kita buka? Tengok. Dia tertutup. Kita tengok lagi kita buka. Okey. Sekarang saya akan pasang. Saya akan tunjuk cara pasang dia. Okey, mula-mula tuan-tuan ambil ni, handle dia ni. Ni getah yang hitam ni. Ni plastik ni, dalam dia ada ni, ada isi, bukan kosong. Jenis ada jenis padu punya. Boleh bawa masuk dalam air, tak ada masalah. Ini pun boleh masuk air, bilah pun boleh masuk air. Jadi kalau yang camping tu nak atau memburu biasa, dia orang perlukan pisau kan. Tak payah nak cabut-cabut sarung dah. Rentap kita boleh keluarkan. Untuk sembelih boleh, ataupun untuk memasak pun boleh. Untuk orang yang masuk hutan, insya-Allah bagus ni. Pisau ni. Sebab jarang ada orang buat pisau besar, pisau lipat ni. Hari ni saya dah berjanji buat. Okey, pertama sekali tuan-tuan masukkan ni. Masukkan besi ni kat bawah. Okey. Lepas tu tuan-tuan masukkan, ni ada satu spring. Spring ni letak sini. Lepas tu kunci benda ni. Benda ni duduk tolak sini. Okey, duduk sini kan. Okey, lepas tu tuan-tuan kunci je. Okey, yang ni sebenarnya benda ni tak siap lagi. Yang ni cuma sementara je. Nanti kalau dah yang mana kita nak jual, kita akan potong lah. Okey. Okey, dah siap pasang, dia jadi macam ni. Dia jadi macam anjal. Dia ada lock. Kalau nak buat berzikir pun boleh. Buat tasbih. Baik, seterusnya tuan-tuan ambil je bilah ni. Masukkan sini. Jaga-jaga tangan. Okey, tarik yang ni. Lepas tu masukkan skru dia ni. Okey, letak sebelah. Lepas tu lock terus. Kalau nak ketat, buat ketat. Kalau tak nak ketat, terpulang. Terpulang tuan-tuan. Okey. Inilah sebenarnya hasil dia.
Ha, tengok. Betapa besar. Ha, dia kuat insya-Allah. Ha. Tak ada bergoyang. Ha, cuma kalau kita ini belum ya, ini nanti saya potong. Jangan tuan-tuan ingat benda ni ada. Ini tak ada ni sebenarnya. Pin ni nanti saya potong. Nanti kosong, kemas dia cantik. Nanti orang tak nak beli pula kalau saya tak beritahu. Okey, kalau nak tutup dia, buat macam tadi. Ha, tekan je sini. Ni. Tuan-tuan tekan. Ha. Dengar dia ada bunyi ni. Okey, dia dah lock. Okey, dia dah lock. Ha. Sebenarnya mata dia ni besar. Tengok kalau tak percaya, tengok yang ni. Ha, ni pun sama mata dia saiz. Ha. Tengok. Ha, cuma ni kalau untuk pergi kenduri boleh lah. Pergi hutan pun boleh sebenarnya. Tapi yang ni lagi senang. Ha, nak bawa masuk dalam air, nak campak, tak ada masalah. Okey, sekarang saya akan tunjuk pula. Ha, bilah dia ni. Prestasi bilah dia ni. Macam mana? Kenapa saya suka potong surat khabar sebenarnya? Ha, kenapa? Sebenarnya surat khabar ni, kalau pisau tak tajam, memang cukup susah nak potong. Kalau tak percaya, pakai, kita tak cuba tuan-tuan cari. Ya. Ni pun tajam juga sebenarnya, tapi dia tak setajam yang kita nak. Susah nak potong surat khabar ni. Ha, orang cakap senang. Memang susah kalau tak tajam. Ha, ni tak guna langsung lah, senang cerita. Ha, yang kalau kita dah asah, kalau kita boleh potong surat khabar ni, sebenarnya itulah sebenarnya besi yang boleh makan daging ada lemak tu. Ha, setengah orang cakap surat khabar apa ni belum tentu boleh ni kan. Tapi bagi saya lah, pengalaman saya, kalau kita boleh potong dengan lancar surat khabar ni, maksud dia mata kita tu dia ada maksimum tau. Kalau tuan-tuan nak tahu, mata setiap pisau ni dia ada maksimum tajam dia. Ha, dia ada maksimum tajam dia. Tajam dia tu pula ada banyak peringkat. Ha, tajam dia tu tajam yang tahan lama, tajam yang orang cakap tajam sekejap aja, tajam kasar, tajam halus. Nah, itu nak cerita panjang sangat lah. Ha, jadi kalau kita boleh potong surat khabar ni lembik. Ha. Masuk mata tu nombor satu bagus. Ha, tengok. Bukan nak menyembang je. Ni kalau dia boleh potong surat khabar ni, sebab surat khabar ni lembik. Ha, memang mata tu ada kualiti. Dan saya, insyaAllah saya berani jamin mata pisau ni. Siapa beli insyaAllah tak menyesal, percayalah. Ha. Ha, satu lagi saya lupa nak cakap. Yang bunyi saya cakap ting-ting tu kan. Okey, saya akan tunjuk. Tuan-tuan. Kenapa saya cakap bunyi ting-ting tu? Mata yang ada bunyi. Ha, kenapa bunyi? Okey. Kenapa bunyi ting-ting tu penting lah juga. Okey, salah satu dia daripada bunyi ni kita boleh tahu kualiti besi sebenarnya. Ha, kalau tuan-tuan yang jenis tak tahulah kan, biasa tukang dia akan tahu. Bunyi yang nyaring bermakna sepuhan pada besi tu memang cukup bagus. Ha, bunyi nyaring maksud dia macam ni. Ha.
Orang cakap kalau buat kek tu cukup masak dia. Tak lebih tak kurang. Kalau kita ada juga jenis besi, bukan semua jenis. Saya cakap bukannya semua jenis yang tak ada bunyi tak bagus, bukan macam tu. Salah satu cara untuk kita tahu, cara paling senang, kita pergi kedai kan. Kita pergi kedai, ada setengah orang tu cakap, saya nak bengkokkan besi ni, kalau lurus saya beli. Kalau tak lurus, bertumbuk dekat situ. Itu tak betul. Bukan tak betul. Kalau kita betul nak beli, kita nak bengkokkan besi tu kan, bengkokkan lah. Memang betul sebenarnya. Kalau besi kita bengkokkan, kalau dia bengkok, tu sebenarnya kualiti dia kurang. Parang ke, pisau ke, dia sepuhan dia kurang. Dia punya sepuhan yang kita nak tu, yang sepatutnya tu, dia tak sampai sebenarnya. Tapi kita tak boleh lah buat macam tu kan. Kita pergi kedai orang, kita pergi test satu-satu, kita pijak. Ada saya jumpa orang, dia pergi pijak parang tu kan, dia cakap kalau tak melengkung aku beli, cakap. Kalau melengkung aku tak jadilah beli. Oi, macam tu senang sangat. Silap dia kena parang. Jadi cara paling senang, trik paling senang nak tahu, tuan-tuan pegang je pisau tu kan. Jentik pun boleh. Jentik pun boleh. Jadi kalau dia bunyi dia nyaring, tak. Itu insya-Allah besi tu elok. Ataupun tuan-tuan cari besi, tiba-tiba tuan-tuan pukul bunyi sini kan. Tuan-tuan tak payah sepuh dah, saya bagi tahu. Itu satu trik juga nak tahu. Insya-Allah dia contoh yang besi yang jenis macam tu. Besi gergaji besi yang orang selalu buat pisau tu. Dia bunyi di sini lah kalau kita nak tahu. Itu terus boleh buat mata. Tak payah kita nak pening-pening. Okey. Pasang balik. Itu salah satu dah saya bagi petua. Jangan tuan-tuan pergi kedai, tuan-tuan pergi kedai orang, tuan-tuan pergi bengkokkan orang tu punya produk, lepas tu cakap tak ada kualiti lah ni. Itu hak dia. Dia jual macam tu. Kita kalau nak beli, banyak lagi sebenarnya cara lain. Cuma yang tadi tu salah satu lah. Okey, inilah produk limited edition. Saya galakkan yang beli ni, yang biasa masuk hutan. Dekat sini ada tempat nak buka lah saya buat. Yang nak masuk hutan, okey boleh. Sesuai dengan harga dia. Sebabnya memang leceh nak buat pisau lipat ni. Kalau tak percaya, pergilah tanya tukang. Saya pernah buat yang kayu pisau lipat. Memang cukup leceh. Sebab itu harga dia mahal. Mahal sikit lah. Tapi kalau nak dikirakan dengan yang ni, dia sama je harga. Ni pun 180 juga. Tapi kayu lah. Jadi terpulanglah pada tuan-tuan. Yang ni, okey, lipat. Lepas tu, dia dah lock. Tuan-tuan boleh letak tali sini, gantung kat baju, gantung kat seluar. Terpulang. Okey, terima kasih kerana menonton. Siapa yang nak berurusan, dekat bawah tu ada link Facebook saya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.